saya akan membentangkan tentang projek bagi pentaksiran berterusan bagi subjek asas pembelajaran digital dengan kod subjeknya adalah GAPD 1032, di mana di sini saya telah menghasilkan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi ataupun lebih dikenali dengan laman sesawang peribadi tentang satu isu yang hangat dalam penggunaan teknologi digital kini, iaitu penyebaran berita palsu. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang diri saya, di mana nama saya ialah Nurul Afiqah binti Hasbullah daripada Pusat Pelatihan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka dalam jurusan Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu bagi semester 2 dan saya merupakan pelajar ambilan Jun tahun 2021. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan tentang penghasilan PLE saya, di mana projek tugasan ini diwujudkan ataupun disediakan adalah untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran PLE yang boleh digunakan oleh pelajar semasa proses pengajaran ataupun pembelajaran, sama ada dalam ataupun di luar bilik darjah. Baik, dalam projek ini saya telah mengaplikasikan kesemua kemahiran teknologi yang saya ada dengan mengambil bahan dalam internet seperti tesis, jurnal, grafik, berita online ataupun berita dalam talian dan gambar-gambar dengan mengaplikasikan penggunaan Open Education Resource yang merupakan satu sumber pembelajaran terbuka yang mendidik berasaskan teknologi digital yang telah dikeluarkan di bawah Harta Intelek yang telah membenarkan pengguna menggunakannya secara percuma, dan ia juga boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang mampu memberi pengetahuan kepada pembaca, terutamanya kepada pelajar. Maksudnya di sini adalah bahan-bahan yang telah saya terapkan dalam pembelajaran peribadi ini adalah sahih. Jadi dalam konteks ini, saya mengharapkan agar penghasilan PLE ini mampu memberi manfaat kepada pengguna, khususnya buat pelajar untuk menambah pengetahuan serta penggunaan dalam teknologi digital. Baiklah, seterusnya adalah pelan pembelajaran, di mana saya telah meletakkan objektif ataupun matlamat pembelajaran daripada penghasilan PLE yang saya hasilkan, di mana objektif pertama saya di sini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar, akan bahayanya penyebaran berita palsu. Yang kedua pula adalah untuk mewujudkan sikap yang lebih bertanggungjawab, dan mereka ataupun pelajar sendiri akan lebih berjaga-jaga tentang isu yang kita akan bincangkan. Baik, di samping itu, idea utama saya adalah untuk memberi kesedaran kepada mereka, khususnya kepada pelajar dalam aspek negara dan masyarakat. Baik, yang kedua, yang seterusnya adalah essential question, iaitu bagaimana seseorang individu kini ataupun masa ini dapat memupuk sifat kewarganegaraan dalam penggunaan teknologi digital, dan bagaimanakah cara kita yang boleh kita lakukan sebagai pengguna media sosial untuk membendung isu yang dibincangkan dengan menggunakan ataupun mengaplikasikan teknologi digital. Baiklah, seterusnya adalah untuk membentuk PLE. Baik, pada aktiviti pertama, saya telah melakukan aktiviti yang melibatkan pemikiran komputasional di dalam standard pembelajaran pelajar, iaitu ISTE, di mana saya telah mencapai pemikiran komputasional untuk memahami dan menterjemahkan semula kehendak tugasan kerja kursus yang diberikan. Jadi hal ini secara tidak langsung telah dapat membantu saya untuk mencapai model pembelajaran murid dalam aspek belajar cara belajar, di mana saya telah menjalankan kolaboratif dengan pensyarah dan rakan untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk mendapatkan kefahaman tentang
perkara yang hendak dibincangkan. Baik, dalam proses ini saya telah menjalinkan hubungan, turut menjalinkan hubungan dengan rakan pembelajaran lokal di mana saya telah mengambil pengetahuan dan pengalaman daripada mereka yang lebih arif tentang isu penyebaran berita palsu yang dibincangkan. Jadi dalam konteks ini, pelajar mampu mencapai aspirasi di mana mereka mampu melaksanakan pentaksiran kendiri bagi meninjau kefahaman yang mereka peroleh terhadap input berdasarkan PLE yang dihasilkan. Baiklah, pada aktiviti kedua pula, saya selepas memahami perkara yang ingin dilaksanakan, saya telah belajar untuk mereka PLE berdasarkan isu yang telah dipilih. Hal ini secara tidak langsung telah membantu saya untuk mencapai pembelajaran bermakna dari aspek C5 iaitu kreativiti dan C6 iaitu critical thinking dan jelas tidak langsung dapat membantu, hal ini secara tidak langsung dapat membantu saya mencapai enhancement iaitu peningkatan dalam kemahiran penggunaan teknologi digital. Baiklah, seterusnya saya telah menetapkan matlamat yang baik yang mampu menghasilkan kemenjadian pelajar terhadap isu yang dibincangkan iaitu penyebaran berita palsu dengan bertanyakan pensyarah dan rakan-rakan. Daripada sini saya telah mencapai C6 iaitu critical thinking dan secara tidak langsung telah mencapai engagement iaitu keterlibatan saya dan enhancement dalam meningkatkan kualiti PLE yang dihasilkan. Dalam konten ini saya tidak langsung saya mampu mencapai rigor dan relevant dalam 3R. Baik, seterusnya adalah saya dalam aspek pelaksanaan pembentangan di mana saya telah melaksanakan pembentangan dan akan menyiarkan di aplikasi YouTube buat menjadi panduan pelajar, dan yang terakhir adalah maklum balas di mana saya telah menggunakan kemahiran dalam menggunakan teknologi digital dengan mewujudkan satu aplikasi iaitu Padlet untuk membolehkan pelajar memberi maklum balas terhadap isu yang dibincangkan, dan hal ini secara tidak langsung telah membantu mereka untuk mencapai sasiah iaitu untuk menghasilkan pembelajaran bermakna dan engagement iaitu keterlibatan mereka untuk melaksanakan pentaksiran kendiri dan intention sebagai lanjutan terhadap proses pembelajaran mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penghasilan Google laman sesawar yang telah dihasilkan, iaitu pada laman pertama saya telah mengaplikasikan poster untuk dijadikan panduan buat pelajar. Halaman yang kedua pula saya telah mewujudkan muka surat untuk isi kandungan di mana mereka dapat mengetahui objektif big idea dan juga equation yang mampu mereka capai berdasarkan PLE yang dihasilkan. Baik, seterusnya pada halaman yang seterusnya mereka akan mengetahui apa itu takrifan terhadap isu yang dibincangkan iaitu takrifan terhadap penyebaran berita palsu tersebut. Baik, pada halaman ini juga mereka dapat mengetahui medium-medium penggunaan bagi individu yang tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan penyebaran berita palsu dalam penggunaan teknologi digital. Baik, seterusnya pada halaman seterusnya mereka akan mengetahui punca dan sebab kenapa mereka melakukan perbuatan penyebaran berita palsu dalam media sosial. Jadi di sini saya telah mengambil beberapa sebab iaitu yang pertama untuk menjana keuangan, yang ketiga media sosial dan aplikasi mesej, dan juga yang terakhir adalah mudah terpedaya. Jadi di sini saya telah mencari bahan dan juga mencari bahan daripada YouTube, tesis dan juga berita-berita dalam internet yang sudah semestinya sahih. Baik, seterusnya saya juga telah
menerangkan tentang contoh-contoh penyebaran berita palsu daripada 3 aspek, iaitu yang pertama iaitu adalah dari aspek negara, yang kedua pendidikan dan juga yang ketiga penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat. Baik, terhadap negara ini saya telah mengambil bahan daripada sumber yang sahih iaitu Sinar Harian. Baik, yang kedua adalah dari aspek pendidikan di mana pelajar yang menjadikan PLE saya ini sebagai rujukan mereka, mereka dapat didedahkan dengan isu-isu semasa yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2021 dalam pendidikan khususnya dalam penyebaran berita palsu, di mana di sini saya telah menerapkan 5 contoh penyebaran berita palsu dalam pendidikan, iaitu yang pertama, tarikh pembukaan semula sekolah dalam situasi pandemik COVID-19. Yang kedua, guru-guru tidak boleh dihukum sekiranya berletih terhadap murid. Yang ketiga ialah senarai kematian dalam warga pendidik disebabkan pengambilan vaksin. Yang keempat, soalan kertas peperiksaan sijil pembelajaran Malaysia bocor. Dan yang terakhir adalah penyebaran skala grade sijil yang palsu. Jadi dari aspek penyebaran berita palsu dalam pendidikan ini, saya turut mengaplikasikan tentang beberapa bukti yang saya sendiri ambil daripada internet, di mana pihak kementerian sendiri yang mengeluarkan tentang dakwaan berita palsu tersebut. Baik, seterusnya dari aspek masyarakat, di mana pelajar itu didedahkan dengan beberapa contoh penyebaran berita palsu yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Dan yang seterusnya adalah kesan utama penyebaran berita palsu, dan dari sini juga saya telah mengaplikasikan kesan sampiran terhadap penyebaran berita palsu dalam penggunaan digital teknologi. Baik, seterusnya adalah cara mengatasi berita palsu dengan menggunakan teknologi digital khususnya media sosial. Jadi dekat sini saya telah mengaplikasikan beberapa contoh media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga WhatsApp yang mampu kita lakukan, yang mampu kita guna untuk membanteras penyebaran berita palsu yang sememangnya pelajar ni boleh gunakan. Baik, seterusnya adalah pengkongsian dan maklum balas. Jadi dekat sini saya akan menerangkan setelah memberikan penerangan tentang pembentangan, dan dari sini juga saya telah mewujudkan Padlet di mana murid-murid mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh daripada PLE yang saya hasilkan pada Padlet yang telah disediakan. Jadi dekat sini pelajar-pelajar mampu memberi taksiran ataupun membuat pentaksiran kendiri terhadap pengetahuan yang mereka perolehi. Jadi selain itu dekat sini juga saya turut meletakkan beberapa maklum balas yang telah saya peroleh terhadap penyebaran berita palsu terhadap media sosial saya sendiri. Baik, seterusnya adalah profil di mana saya turut menghasilkan penghargaan terhadap proses yang telah saya hasilkan. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya pada hari ini. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan untuk mengetahui isi kandungan yang lebih terperinci, saya telah wujudkan link untuk terus pergi kepada penghasilan PLE yang telah saya hasilkan. Jadi untuk pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang meneliti tentang subjek ini, boleh terus pergi ke laman sesawang tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.